Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah binti Zamri dari kelas 303. Saya akan membentangkan tentang tokoh ataupun pejuang negara iaitu Haji Abdul Rahman Limbung, iaitu seorang pejuang dan pendakwah dari Terengganu. Haji Abdul Rahman Limbung atau nama lengkapnya Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid merupakan seorang ketua Gerakan Kebangkitan Tani. Haji Abdul Rahman Limbung lahir pada tahun 1868 di Terengganu dan meninggal dunia pada tahun 1929 di Mekah. Beliau berasal dari Patani dan Terengganu. Haji Abdul Rahman Limbung mendapat pendidikan asas ilmu Islam sejak kecil di Mekah. Beliau belajar dengan beberapa guru. Salah seorangnya adalah Tok Paloh, ialah seorang pengamal tarikat Samaniyah. Setelah menguasai ilmu hebat dan memadai, beliau mula aktif mengajar di hulu Terengganu, terutamanya di Limbung Kemamat. Dari situlah nama Haji Abdul Rahman Limbung digunakan. Haji Abdul Rahman Limbung merupakan seorang pejuang yang hebat. Antara faktor yang membawa penentangan terhadap British adalah beliau tidak berpuas hati serta menolak pentadbiran barat di Terengganu. Haji Abdul Rahman Limbung juga menolak undang-undang tanah yang berlawanan dengan hukum syarak. Peraturan tanah yang diperkenankan oleh Inggeris pada tahun 1921 mensyaratkan bayaran cukai sebanyak 50 sen setahun. Kenalan undang-undang ini seperti menghapuskan undang-undang adat pemilihan tanah yang dikerjakan petani turun-temurun. Penduduk terpaksa mengambil surat kebenaran untuk melakukan kegiatan harian. Mereka juga disuruh mendaftarkan tanah untuk mendapatkan hak milik. Pejuang Pahang diberi sokongan moral oleh Tok Paloh yang menganggap penentangan ini sebagai perang jihad. Pengaruh Haji Abdul Rahman Limbung sangat luas sehingga sebahagian besar penduduk Terengganu menyokong penentangannya. Seterusnya, pembukaan tanah baharu tanpa surat kebenaran dan peraturan yang bercanggah menyebabkan masyarakat bangkit menentang. Kebangkitan pertama pada tahun 1922, penduduk pedalaman di Telemung membersihkan tanah dan menguntit hasil cukai tanpa surat kebenaran. Akhir sekali, perhimpunan di Kuala Berang dan di Kampung Pelang menyebabkan rusuhan. Rakyat bergerak untuk menyerang bangunan kerajaan sampai keadaan tidak terkawal dan berlaku pembunuhan di tempat tersebut. Pada tahun 1920-an, Inggeris bercampur tangan untuk mentadbir tanah di lokasi Kuala Telembung hingga ke hulu Telembung. Setiap ekar tanah yang dibuka oleh rakyat dikenakan cukai oleh penjajah Inggeris. Haji Abdul Rahman Limbung memohon lesen wakil leader untuk menjadi wakil kepada tertuduh. Beliau bertindak sebagai peguam bagi mewakili penduduk hulu Telembung menentang pihak kerajaan diwakili oleh Raja Hutan. Beliau menghujahkan bahawa tanah yang dibuka oleh rakyat itu ialah hak Allah dan tanah pusaka. Kegagalan pihak peguam pendakwa dan hakim menjelaskan pertanyaan beliau. Akhirnya keputusan berpihak kepada Haji Abdul Rahman Limbung. Bagaimanapun, selepas beberapa siri penentangan dan peristiwa naik turun mahkamah, apabila berlaku kebangkitan tani pada tahun 1928, beliau akhirnya ditangkap oleh British di atas tuduhan menghasut. Beliau dibicarakan dan jatuhkan hukuman buang negeri ke Mekah. Selain dari kejayaan menentang pihak British, berlakunya kegagalan perjuangan masyarakat tempatan. Terdapat beberapa faktor kegagalan perjuangan masyarakat tempatan. Antaranya ialah faktor istana. British menggunakan istana untuk memadamkan kebangkitan masyarakat tempatan yang ingin menjatuhkan mereka. Selain itu, British juga membuat pakatan dengan Belanda. Hal ini juga untuk memadamkan kebangkitan. Seterusnya, kelemahan strategi. British bijak menggunakan pelbagai strategi, contohnya kekuatan tentera, senjata yang moden, memecah belahkan pakatan dan menggunakan istana serta tipu helah. Samping itu, kelemahan teknologi. Faktor ini merupakan titik lemah negara pada masa itu. Senjata barat lebih canggih dan moden. Akhir sekali, sokongan yang lemah dan penentangan bersifat setempat. Pejuang merupakan orang berjiwa besar dan sangat berjasa terhadap negara. Negara yang kuat adalah dari masyarakat yang menghargai jasa pejuang. Terdapat beberapa usaha untuk menghargai perjuangan tokoh-tokoh tempatan. Antaranya adalah dengan membina Muzium Negarawan.
Kita menghimpunkan bukti-bukti jasa mereka agar generasi muda mengetahuinya. Selain itu, bangunan dan jalan dinamakan sempena nama mereka. Hal ini membuktikan warga negara menghargai bakti pejuang negara. Pihak sekolah juga mengadakan lawatan ke tempat bersejarah. Pelajar dapat melihat kesan peristiwa dan dapat menerapkan semangat cinta akan negara. Yang paling utama, setiap masyarakat perlu menyambut Hari Kemerdekaan. Hal ini adalah untuk mengingatkan jasa pejuang. Kita hendaklah bangga menjadi anak Malaysia. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita hendaklah bangga dan menghargai jasa pejuang negara. Kita perlu mencontohi sifat semangat juang yang tinggi dan kekal. Kita hendaklah mempunyai jati diri ampuh dan tidak tunduk kepada tekanan pihak musuh dalam sesuatu perjuangan. Dari peristiwa Haji Abdul Rahman Limbung, kita dapat berani mempertahankan maruah diri dan keluarga daripada disalahkan oleh pihak lain. Saya berharap melalui kajian ini, orang ramai dapat mengetahui dan menghayati kisah-kisah perjuangan tokoh tempatan. Oleh itu, saya juga berharap kita dapat menghargai jasa mereka yang sanggup berkorban demi negara. Sebagai rujukan dari kajian ini, saya merujuk bahan ilmiah iaitu buku teks sejarah tingkatan 3. Saya juga merujuk internet dengan melayari laman web dan menonton video di YouTube. Selain itu, saya juga merujuk Encik Zulkifli bin Muhammad iaitu guru sejarah tingkatan 3 di Maktab Rendah Sains Muara Pendah. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.